Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita sekali lagi diminta untuk membuat ulasan-ulasan berkaitan dengan apa yang hari ini hangat diperbahaskan oleh netizen, oleh YB Facebook, yang kita tengok hari ini pelbagai bentuk dakwaan, pelbagai bentuk kenyataan, pelbagai bentuk andaian telah dibuat. Jadi malam ni sahabat-sahabat ramai datang ni nak bertanyakan soalan-soalan. Jadi saya letih kalau nak jawab semua orang ni satu persatu. Saya jawab satu kali untuk semua. Senang cerita. Jadi silakan, boleh kita mulakan pada malam ni. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini dalam media sosial, Ya. ramai rakyat dan penyokong-penyokong Datuk Seri Najib menghentam Tan Sri Muhyiddin berkenaan dengan darurat politik. Macam mana awak tahu dia sokong Datuk Seri Najib? Ramai yang hari ini kalau kita tengok dalam medsos, memang ramai yang inginkan Datuk Najib kembali lah. Itu kita kena bezakan. Yang rindu zaman Najib dengan yang menghentam tidak boleh disamakan sebagai penyokong Datuk Seri Najib. Itu kita kena faham kan. Apabila negara ni 22 bulan kita duduk di bawah Pakatan Harapan penuh dengan pelbagai masalah, dengan keadaan agama Islam diperlekeh, hak istimewa orang Melayu diperkotak-katikkan, bahasa Malaysia kecundang, kedudukan Raja-Raja Melayu menjadi bahan lawak oleh kerajaan Pakatan Harapan dulu. Kemudian bila Pakatan Harapan selepas 22 bulan gugur menjadi kerajaan, digantikan pula dengan Kerajaan Perikatan Nasional yang saya anggap sebagai Pakatan Harapan 2.0. Jadi sudah pastilah orang sudah mula merindui zaman Najib Tun Razak kan. Tapi itu tak bermakna yang menyerang Muhyiddin hari ini adalah merupakan mereka-mereka yang supporter Datuk Seri Najib. Saya tak setuju dengan pandangan tersebut lah. Secara peribadi saya menyerang. Saya pun antara orang yang menyerang. Kerana saya tak bersetuju. Kerana kita tahu bahawa hari ini cadangan kerajaan nak mengadakan darurat. Tak ada istilah apa ni half emergency ataupun darurat separuh ni, tak ada kan. Dan dalam perlembagaan pun perkara 150 darurat tu hanya boleh wujud sekiranya berlaku keadaan yang sangat gawat yang mengambil kira soal ekonomi, yang jika berlakunya rusuhan ataupun segala bentuk keganasan yang keterlaluan. Tak ada pun sebut sekiranya Perdana Menteri hilang majoriti di Parlimen dan takut bajet tak diluluskan, maka dibolehkan darurat. Ini saya tak setuju sama sekali kan. Saya nak beritahu bahawa hari ini apa yang cuba dilakukan oleh Muhyiddin Yassin iaitu ingin menyambung hayat politiknya kerana dia tahu dia sudah hilang majoriti dan ianya akan disahkan ketika Parlimen mula bersidang pada 2 hari bulan November ni. Ini adalah satu perkara yang sangat-sangat tidak bermaruah. Itu sebab saya hari ini dalam tulisan saya mengatakan antara Datuk Seri Najib dengan Muhyiddin Datuk Seri Najib adalah seorang manusia yang jauh lebih bermaruah berbanding dengan anak Yassin ni. Kenapa? Kerana apabila Datuk Seri Najib gagal untuk mendapat sokongan majoriti bagi membentuk kerajaan, untuk diangkat semula menjadi Perdana Menteri, kerana BN hanya memenangi 79 kursi. Yang pertama, Datuk Seri Najib tidak bersekongkol dengan pihak musuh yang selama hari ini memfitnah dia. Tak ada. Berbeza dengan Muhyiddin. Muhyiddin pergi cari orang UMNO. Dah cari orang UMNO dah tolong, dah angkat dia jadi Perdana Menteri. Last kali, dia seksa balik orang-orang UMNO ni. Dia tikam orang-orang UMNO ni.
Dan dia tidak berlaku adil, baik dari segi pengagihan kerusi, baik dari segi pengagihan jawatan menteri, dan baik dari segi kedudukan beliau minoriti jadi Perdana Menteri. Lepas tu jawatan timbalan pun dia tak boleh bagi pada UMNO. Banyak benda yang dilakukan. Okey. Kedua, kita lihat tak bermaruahnya Muhyiddin ni. Bila Datuk Najib kalah, beliau dengan rela hati meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO, meletakkan jawatan sebagai pengurusi Barisan Nasional. Tetapi kalau kita tengok Muhyiddin ni, bila dia kalah, dia buat dek je. Dia buat dek, dia anggap dia masih lagi Perdana Menteri. Padahal dia hanya ada 113 kursi ketika dia membentuk kerajaan. Daripada 113 kursi ini, dia dah hilang sokongan daripada Datuk Seri Nazri Aziz, dia dah hilang sokongan daripada Yang Berhormat Mulia Kuli, dia dah hilang sokongan daripada Datuk Najib, dia dah hilang sokongan daripada Tengku Nan. Ini 4 orang yang telah mengumum ataupun menyatakan secara terang di dalam media bahawa dia tidak lagi menyokong. Patutnya kalau Muhyiddin ada maruah, dia kena meletakkan jawatan. Dia letak jawatan, dia bubarkan parlimen. Ketika dia meletak jawatan dan membubarkan parlimen, untuk mengelakkan daripada satu pilihan raya umum diadakan. Yang mana hari ini kita sudah melihat satu bukti yang jelas bila mana berlakunya pilihan raya di negeri Sabah, COVID ternyata tersebar dan peningkatan angka mereka yang positif meningkat dengan sangat mendadak. Jadi kalau misalnya Muhyiddin sudah meletak jawatan, parlimen sudah dibubarkan, saya bersetuju sekiranya selepas itu diserahkan kepada Kebawah-Duli Tuanku, Kebawah-Duli Tuanku kata kita tak boleh buat election sekarang. Kita tak boleh buat election sekarang. Yang ini saya setuju. Yang ini saya setuju. Maknanya cuba tengok suara boleh dengar tak? Kalau tuanku kata kita tak boleh buat election sekarang, kita kena buat election mungkin 6 bulan daripada sekarang. Sementara waktu ni bagi memastikan gaji kaki tangan awam dapat kita bayar, bagi memastikan peruntukan-peruntukan yang diperlukan bagi projek pembangunan, bagi kerja-kerja mengekang COVID, bagi kerja-kerja menarik pelabur dapat diteruskan. Yang ini saya setuju sekiranya diadakan interim government ataupun kerajaan mageran ataupun darurat, khusus bagi mengelak daripada COVID ini mengembang. Kalau nak ikutkan dari segi terminologi perlembagaan kita, memang tidak ada istilah emergency ataupun darurat ini kerana kesihatan. Memang tak ada. Tak ada. Tetapi kita boleh linkkan dia. Kita boleh linkkan dia. Benda ni debatable. Ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh. Tapi kalau kita lihat, jika sekiranya hari ini Muhyiddin bermaruah, dia letak jawatan mengakui dia hilang majoriti dan dia membubarkan parlimen, untuk mengelakkan pilihan raya, bagi saya dibolehkan. Kerana jika berlaku pilihan raya, maka akan tersebarlah wabak, dan bila tersebar wabak, maka ianya akan menjejaskan ekonomi. Jadi kita ada justification. Akhirnya wabak ini bukan hanya mengganggu kesihatan, tetapi dia akan menjejaskan ekonomi negara. So kalau dalam konteks ini kita boleh pakai, kita boleh terima. Tapi hari ini saya nak beritahu, adakah hari ini kita tidak boleh menguruskan COVID sehingga perlu diadakan darurat? Tidak sama sekali. Sebab apa? Sebab sekarang kita berada dalam keadaan PKPB, PKP bersyarat. Masih boleh meniaga macam biasa, kan? Bulan 3 dia start buat lockdown sampai bulan berapa itu lagi?
bulan 8, bulan 9, betul tak? Orang dikurung duduk di rumah pun tak perlu buat darurat. Betul tak? Betul. Kenapa sekarang nak kena buat darurat? Yang ini yang sepatutnya rakyat kena fikir dengan jelas bahawa hari ini kita dipaksa untuk menerima darurat oleh Muhyiddin bukan kerana COVID, tetapi kerana beliau bimbang 2 hari bulan bila sidang parlimen, maka akan terserlahlah bahawa beliau disahkan menjadi Perdana Menteri pertama, kehilangan kursi Perdana Menteri melalui undi tak percaya. Kalau bukan kerana undi tak percaya pun, mungkin kerana pertukaran speaker boleh berlaku, ataupun mungkin bajet yang beliau bentangkan ditolak. Ya, betul. Jadi ini yang jelas, yang saya rasa rakyat perlu tahu sebab utama kenapa Muhyiddin mahu darurat diadakan. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita ada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Walaupun Muhyiddin bawa rombongan dia, ramai 4 orang menteri daripada Bersatu, semua menteri-menteri kanan dia, Menteri Semburit pun dia bawa, Hamzah Zainuddin pun dia bawa, Menteri Publika. Kemudian dia bawa lagi Saifuddin Abdullah, Menteri apa tu namanya? Bukan SKMM. Ini Menteri Liberal dengan Menteri dulu yang upset. Menteri bukan yang dia nak buat apa ni, yang kita buat demonstrasi tu. Kita terbangun yang nak hapuskan apa? Perpaduan. Aisen. Dia bawa Menteri Aisen kan. Kemudian PBB Datuk Seri Fazilah seorang dia bawa kan. Walaupun ramai macam tu, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana ke bawah Duli Yang Maha Mulia dia berikan kekuatan untuk beritahu dengan Muhyiddin Yassin yang Muhammad Perdana Menteri baliklah dulu.